Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam integrasi ilmu, nakli dan akli. Salam keluarga Malaysia. Hari ini dalam siaran Akreda On Air, kita bersama seorang doktor pakar dalam bidang kaunseling, iaitu Dr. Nur Hamizah binti Abdul Razak, yang merupakan pensyarah kanan di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, yang merupakan seorang pensyarah yang berfokuskan pada kaunseling, terutamanya dalam bidang kanak-kanak. Beliau memperolehi PhD daripada Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM dalam bidang bimbingan kaunseling, dan master beliau di Universiti Sains Islam Malaysia sendiri dalam bidang kaunseling keluarga. Jadi hari ini kita akan dengar daripada perkongsian bersama dengan Dr. Hamizah tentang santuni anak dengan ibu bapa. Okey, nanti kita cut tu. Alright. Assalamualaikum Dr. Hamizah. Waalaikumsalam Dr. Hadi. Sihat ya Doktor? Alhamdulillah Dr. Hamizah. Dr. Hamizah boleh teruskan apa yang disampaikan pada semua tentang tajuk yang Dr. Hamizah ingin sampaikan. Okey, boleh Dr. Hadi. Terima kasih banyak-banyak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum kepada semua ya, sahabat-sahabat pendengar. Salam Ramadan. Ya. Dan pertamanya saya nak ucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada penganjur lah, dan juga Dr. Hadi ya, Profesor Madya Dr. Hadi, kerana telah bagi peluang untuk saya membuat sedikit perkongsian lah ya, di pagi, saya kira di pagi yang mulia lah ya, kita di bulan Ramadan. Dan tajuk yang saya cuba nak kongsikan, nak bincangkan adalah berkaitan dengan keibubapaan ya, iaitu santuni anak-anak dengan keibubapaan berhikmah. Tajuk yang saya rasa sangat menarik ya Doktor, dan saya sebenarnya bukanlah individu yang tepat pun untuk berbicara tentang keibubapaan ini, namun saya menganggap ini sebagai tanggungjawab saya lah ya. Bila kita bercakap tentang keibubapaan, bagi saya ia bukanlah mengikut ataupun dia bukanlah kita berdasarkan kepada usia ya. Dia tak ada berdasarkan kepada apa panggil pangkat ataupun level of education. Yang paling penting adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan berkaitan dengan keibubapaan itu sendirilah. Dan yang paling penting ilmu pengetahuan disusuli dengan praktikal lah ya. Ada ilmu tak dipraktiskan tak guna juga ya Doktor. Ya betul. Okay, baik. Jadi Dr. Hadi ya dan rakan-rakan pendengar, kita tak nafikan ya menjadi ibu bapa ya, especially ibu bapa di era teknologi ya, di era perkembangan teknologi ini merupakan satu cabaran ataupun merupakan satu tanggungjawab yang sangat mencabar ya. Bukanlah yang bermaksud ibu bapa kita dahulu, datuk nenek kita dulu tak mencabar juga namun mungkin disebabkan oleh faktor perubahan demografi ya, disebabkan oleh faktor perkembangan teknologi yang menjadikan penglibatan ibu bapa ni memerlukan ataupun tanggungjawab ibu bapa ni memerlukan penglibatan secara holistik secara berlipat kali ganda lagi berbanding dengan zaman atuk nenek kita dahulu berbanding zaman ibu bapa kita dulu. Okey, jadi apakah ya usaha kita sebagai ibu bapa ataupun apakah sebenarnya usaha yang diperlukan oleh ibu bapa apa dia agak-agaknya Okey, so bukan ilmu pengetahuan lah macam yang saya cakap tadi, ilmu pengetahuan yang disusuli dengan aplikasi ataupun ilmu pengetahuan yang kita praktiskan bersama anak-anak, especially anak masing-masing lah. Okey, jadi
ilmu pengetahuan yang perlu kita kuasai ini merangkumi ilmu psikologi, ilmu teknologi, sehinggalah ilmu keagamaan ataupun spiritual lah dan kenapa kita perlu menguasai ilmu psikologi? Sebab apa? Sebab kita nak kenal anak-anak kita kan. Macam mana kita nak mendekati anak-anak kita kalau kita tak kenal anak-anak kita? So daripada situ, daripada ilmu psikologi kita dapat kenal bagaimana perkembangan anak-anak kita dari aspek fizikalnya dari aspek kognitifnya dan yang paling penting dari aspek sosial dan emosi. Itu merupakan tunjang kepada kesejahteraan mental, kesihatan mental anak-anak. Okey, baik. Kenapa pula kita perlu menguasai ilmu teknologi? Kan kita faham tak dinafikan teknologi merupakan salah satu penyumbang terbesar kepada masalah sosial isu-isu sosial di kalangan anak-anak remaja masa kini lah dan yang ketiga ilmu spiritual ataupun ilmu keagamaan ini memang kita tak nafikan merupakan tunjang kepada kebahagiaan, kesihatan di dunia dan akhirat insya-Allah. Okey, jadi Dr. Hadi dan rakan-rakan pendengar Ya. ketiga-tiga ilmu ini ilmu psikologi, ilmu teknologi, ilmu keagamaan ini kita perlu gabung jalinkan dia perlu dijalinkan bersama-sama dalam usaha kita sebagai ibu bapa nak menyediakan ataupun nak bagi pendidikan yang berkesan kepada anak-anak kita insya-Allah Okey, jadi baik. Fokus saya pada pagi ini adalah keibubapaan lah dari aspek keagamaan ataupun bagaimana ataupun keibubapaan sebagaimana yang disarankan oleh agama kita lah, agama Islam. So insya-Allah mungkin perkongsian saya ini dah sedia maklum ataupun mungkin rakan-rakan pendengar dah praktiskan dengan anak masing-masing. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan namun bagi sahabat-sahabat pendengar yang masih lagi still searching for the best approach lah untuk kita mendekati anak-anak, mungkin kita boleh berkongsi berbincang bersama-sama pada pagi ini Okey, jadi keibubapaan, kalau berbalik kepada tajuk kita tadi kan, santuni anak-anak dengan keibubapaan berhikmah iaitu apa yang saya cuba nak fokuskan adalah sebagaimana keibubapaan sebagaimana yang disarankan oleh agama Islam lah, iaitu agama kita. So insya-Allah. Okey, so yang pertamanya okey, macam mana kita nak santuni anak-anak kita melalui keibubapaan? Yang pertamanya adalah dengan mewujudkan taman syurga. Wujud ke taman syurga atas dunia ni? Okey, so melalui pembacaan saya juga melalui perkongsian yang saya dengar sebelum ini juga ada hadis yang menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan taman syurga sebenarnya maksud taman syurga itu sebenarnya adalah majlis ilmu macam kita lah, kita pagi ini kita di majlis ilmu lah. Okey, jadi majlis ilmu ataupun taman syurga kita boleh bina, kita boleh wujudkan di rumah bersama dengan anak-anak kita, dan dalam masa yang sama kita boleh jadikan majlis ilmu ataupun taman syurga tadi sebagai tempat ataupun kita boleh bagi peluang kepada anak-anak dan juga remaja untuk membuat perkongsian membuat peluahan, dan juga kita juga boleh ambil peluang untuk selitkan nasihat-nasihat yang berguna lah kepada anak-anak dan sebenarnya melalui majlis ilmu yang kita bina, yang kita wujudkan di rumah juga sebenarnya dapat mengeratkan hubungan lah di antara ibu bapa dan juga anak-anak. Kita sedia maklum sekarang ini mungkinlah kebanyakan ibu bapa di luar sana mungkin attachment dengan anak-anak tu tak berapa kuat, kurang mungkin disebabkan oleh faktor busy lah kita faham dengan berpanggil tekanan pekerjaan dengan kesuntukan masa kita tak berpeluang untuk mendekati, tak berpeluang untuk bersama-sama dengan anak-anak. So kita boleh jadikan majlis ilmu majlis ilmu ni sebagai tempatlah untuk kita berinteraksi, berkomunikasi bagi peluang kepada anak-anak untuk membuat peluahan, perkongsian. Okey. Dan sebenarnya taman syurga ataupun majlis ilmu ini tidaklah boleh ataupun
tak perlu secara formal pun. Dia lagi elok ya kalau dijalankan secara santai-santai ya. Mungkin di sebelah petang ataupun dalam tempoh nak solat ya, menunggu solat maghrib ke isyak itu sangat-sangat baguslah. Dan sebenarnya saya juga yakin ibu-ibu bapa, ibu-ibu bapa-bapa, sahabat-sahabat pendengar di luar sana dah sering kali dah bawa anak-anak mungkin ke majlis ilmu di luar mungkin yang dianjurkan oleh sekolah, mungkin kan dianjurkan oleh masjid ataupun organisasi tertentu. Ya, sangat bagus sebenarnya kita mendedahkan anak-anak dengan majlis-majlis sedemikian. Namun majlis ilmu yang kita wujudkan khas di rumah itu juga salah satu tuntutan ya. Okey, baik tadi itu yang pertama mewujudkan taman syurga. Okey. So yang kedua, okey, boleh saya teruskan ya doktor? Boleh, teruskan. Okey. Yang kedua adalah mohon maaf kepada anak. Biasa kita dengar anak yang mohon maaf kepada ibu bapa kan? Agak janggal lah kita dengar bila ibu bapa yang minta maaf kepada anak. Sebenarnya tak salah ya untuk kita minta maaf dengan anak-anak. Sebab apa? Kita sebagai manusia dan kita juga sebagai ibu bapa tak lari daripada melakukan kesilapan ya. Even dalam pengasuhan, dalam gaya keibubapaan kita, mungkin kita ada kelalaian ya, kesilapan yang kita lakukan ya. Dan mungkin saya boleh kongsikan satu kisah ya doktor, yang mana ada seorang ibu ya, ada seorang ibu yang mana dia telah diberi hidayah lah ya, untuk mendidik anak ke arah kebaikan. Yang mana sebelum ini si ibu tadi tidak mengendahkan ya, berkaitan dengan solat, berkaitan dengan menutup aurat anak, dia tak ambil kisah. Namun diberi hidayah oleh Allah SWT untuk mendidik anak-anak tadi ya. Dan si ibu tadi sangat telah menasihati anak-anak lah, menasihati anak-anak dan sering kali berdoa, namun doanya tidak dimakbulkan ya. Jadi si ibu tadi terdesak sangat, macam mana nak bantu anaknya tadi, dan si ibu pergi jumpalah alim ulama. Dan alim ulama tadi sebenarnya mencerita atau menasihati semula si ibu supaya memohon maaf kepada anak tadi. Kan? Sebab apa? Memohon maaf atas kelalaian si ibu tadi yang tidak mendidik anak sebelum ini dengan baik. So kita nampak the powerful of minta maaf tadi kan kepada anak. So kita tak salah, sekali lagi tak salah ya untuk kita mohon maaf kepada anak-anak, dan apatah lagi kepada anak-anak yang dah dewasa ya. Sangat dituntutlah, dan mungkin lagi bagus, lagi elok sesi mohon maaf itu diselitkan juga dengan elemen heart to heart, diselitkan juga refleksi. So sebenarnya ya, minta maaf tu sebenarnya membentuk personaliti anak-anak juga ya. Sebab apa? Anak-anak akan melihat kita adalah role model bagi anak-anak. Dan sebenarnya bila kita mohon maaf dengan anak-anak ni sebenarnya dapat melembutkan hati anak-anak juga. Okey, so itu yang kedua. Saya teruskan. Okay, yang ketiga adalah pendidikan melalui contoh tauladan. Saya kira rakan-rakan pendengar, ibu bapa dah sering kali, dah sentiasa dengar dah kan, pendidikan melalui contoh tauladan, pendidikan melalui contoh tauladan, dah sentiasa dengar dah. Jadi yes, ibu bapa ya adalah individu yang pertama yang anak-anak kita jumpa. Individu pertama yang anak-anak kita kenal, dan kita ibu bapa adalah role model bagi setiap anak-anak. Setiap tingkah laku anak-anak akan di-observe, akan diperhati, akan dilihat oleh anak-anak, dan seterusnya akan membentuk tingkah laku anak-anak itu pula. Okey, so jadi kalau kita tak nak anak kita merokok contohnya ya, janganlah kita merokok kan. Kalau kita nak anak-anak kita ni bercakap lemah lembut ya, sopan santun, jadi kita pun kenalah tunjukkan ya, bercakap lemah lembut ni tak kan, silap sikit nak tengking, cakap asyik nak nada tinggi je, tak bolehlah macam tu ya. Okey, dan jadi seterusnya kalau kita tak nak anak kita main game, ni isu yang hangatlah suka sangat anak-anak remaja main game kan. Okay. Kalau kita tak nak anak-anak remaja kita main game, kita pun perlu kawal lah. Ni tak, kita balik kerja kononnya nak rebah belakang sekejap kan.
Tak sedar, tengah tengok handset dah 2 jam. Tak sempat nak bertugur sapa dengan anak kan, masa dah berlalu 2 jam. So kita perlu tunjukkan contoh yang baik. Ada ya doktor, ada ya Dr. Hadi apa panggil yang bertanya lah, ada ibu bapa yang bertanya kepada saya, Puan, kerja saya ni memang perlu tengok handset. Jadi macam mana saya nak tunjuk contoh yang terbaik kepada anak saya? Macam mana saya nak tunjuk, nak jadi role model kepada anak saya? Okay. So bagi saya kan doktor, jika kita meletakkan sempadan ataupun jika kita meletakkan boundary kepada anak-anak, kita sebagai ibu bapa pun kita perlu meletakkan sempadan tersebut dalam diri kita. Kita pun perlu ada kesihatan mental, kita pun perlu sihat juga. So sebagai ibu bapa kita pun perlu ada sempadan yang kita perlu tetapkan. So manage masa dengan baik. Okay. So seterusnya tadi yang ketiga. Yang keempat adalah santuni fitrah semula jadi anak-anak. Okay, jadi kita tahu ya, anak-anak especially kanak-kanak dan remaja, Allah menjadikan mereka ni dengan memiliki fitrah semula jadi, iaitu fitrah suka bermain, suka meneroka, suka bersosial. Jadi sebagai ibu bapa kita kena raikan ya fitrah mereka. Okay, bagi anak-anak kecil, luangkanlah masa ya, sedikit masa untuk bermain dengan anak-anak ya. Tak perlu lama, at least 5 minit pun dah memadai ya. Ketepikan sekejap gadget ya, ketepikan sekejap handset kan. Fokus, bagi sepenuh perhatian kepada anak. Mungkin bagi anak-anak remaja pula, kita boleh luangkan masa untuk bersembang, berkomunikasi ya. Instead of kita mendengar di pihak anak, kita juga boleh berkomunikasi ataupun kita juga boleh bercerita kepada anak-anak. Mungkin kita boleh share. Kita boleh share dengan anak-anak apa yang berlaku dekat office kan. Apa yang menyebabkan kita terlalu letih hari ini, apa yang menyebabkan kita terlalu stres hari ini, kita boleh kongsikan. Mungkin anak-anak kita tak faham, tapi kat situ wujudnya komunikasi. Itu yang kita nak. Okay. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, saya kira Dr. Hadi sebenarnya banyak kalau kita nak bincangkan tentang tips-tips macam mana kita nak menyantuni anak-anak. Tapi saya sentuh beberapa sajalah untuk pagi ni ya. Okay, so yang terakhir adalah tawan hati anak-anak. Okay. Tawan hati anak-anak ya doktor? Tawan hati anak-anak. Persoalannya kenapa perlu tawan hati anak ni? Okay, supaya dapat membina hubungan yang baik, supaya kita dapat membina repo dengan anak-anak, supaya bila anak-anak dia ada masalah, dia ada isu, kita adalah individu pertama yang dia akan dekati. Bila kita tak berjaya tawan hati anak-anak, kita takut, kita khawatir anak-anak ni dia akan mencari kawan. Dan kita lagi takut, kita lagi khawatir bimbingan yang diberikan oleh kawan tadi adalah bimbingan yang salah. Itu yang kita tak nak. That's why kita perlu tawan hati anak-anak. Okay. Jadi bersama-sama kita tawan hati anak-anak ya. Okay, so, dan Rasulullah SAW juga mengajarkan kita ya untuk kita tawan hati anak-anak. Malah ya, Rasulullah juga menunjukkan cara bagaimana nak tawan hati anak-anak. Agak-agaknya macam mana? Okay. Sesimpel as kita menyentuh pipi anak-anak. Sentuh pipi anak-anak. Okay. Anak-anak ni dia macam-macam jenis pipi lah. Ada yang jenis tembam kan, berbentuk pau. Ada yang tinggal tulang saja, tak kisahlah. Berbentuk pau ke, berbentuk popia ke. So kita sentuh pipi anak-anak. Ada dalam satu hadis ya yang diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad ni selalu menyentuh ya pipi kanak-kanak yang datang solat zuhur berjemaah bersama-sama. Okay. So jadi rakan-rakan pendengar ya, sahabat-sahabat semua, ibu bapa semua sentuhlah pipi anak-anak, kerana bila kita sentuh pipi anak-anak sebenarnya kita menyentuh hati mereka. Okey, jadi sama-sama kita membuat refleksi pada pagi ni, bilakah kali terakhir kita sentuh pipi anak kita kan? Sama-sama kita buat refleksi. Okey, so saya kira itu sahaja Dr. Hadi. 5 perkongsian tips macam mana kita nak menyantuni anak-anak melalui keibubapaan berkesan. Kalau kita nak berbincang memang panjang tak habis ya berkaitan dengan keibubapaan ini. Tapi memang tak habis. So saya kira ini sajalah yang saya akan kongsikan. Mungkin kita boleh jumpa lagi next time insya-Allah Dr. Hadi ya. Okey. Jadi Dr. Hadi ada nak ada cakap apa-apa ke sebelum ada nak tambah dan sebagainya. Okey, nak ucap terima kasih pada Dr. Hamizah
merupakan antara kita punya apa nanti kita punya tonggak-tonggak utama kita untuk program kenali anak kita yang akan memfokuskan tentang keibubapaan dengan bagaimana nak mengelakkan anak-anak dan keluarga kita terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Besar tanggungjawab tu. Jadi apa yang Dr. Miza cakap tu hanyalah intipati saja yang kemudian yang akan dizahirkan nanti bila program ini akan berjalan tak lama lagi, insya-Allah. Jadi daripada apa yang kita dah bincang tadi, kita lihat bahawa kalau katalah mendidik anak ni, ibu bapa tu kena ada 3 perkara. Iaitu dari segi psikologi, ilmu psikologinya, ilmu teknologinya. Kena pandai juga pasal apps, pasal cloud dan sebagainya. Netflix apa dan sebagainya, macam mana nak block Netflix dan sebagainya. Dan juga dari segi spiritual juga. Yang ini memang agak menarik sebab benda ni pun kita tahu bukan cerita akhirat tetapi dunia nak ke akhirat tu sendiri. Perjalanan hidup tu. Jadi kita lihat bahawa dari segi spiritual atau keagamaan ni merupakan antara perkara yang penting dan itu yang menyebabkan tajuk ni ada perkataan macam kata hikmah dan sebagainya. Memang menarik sungguh. Dan kita lihat bahawa macam tips yang Dr. Hamiza cakap, nak mewujudkan taman syurga, ya memang betul. Saya rasa betul apa yang Dr. Hamiza cakap masa saya kecil-kecil dulu, itu yang mak bapak saya didik saya. Bersemayang jemaah bersama keluarga dan membaca hadis lepas itu. Dan saya rasa sampai sekarang demi kesan dia sampai sekarang masih ada lagi. Dan saya tengok dari segi memohon maaf pada anak dan sebagainya, betul Dr. Hamiza. Saya fikir bahawa kalau katalah memohon maaf pada anak dan sebagainya itu, dia bukan menjatuhkan martabat ibu bapa tetapi dinaikkan martabat ibu bapa itu sendiri. Betul-betul. Sebab yang mana yang paling kuat tu yang dia yang mula-mula yang mohon maaf. Betul Dr. Hamiza. Dan saya lihat juga bahawa macam pendidikan melalui tauladan itu memang semua orang tahu, tetapi macam mana kita nak kupaskan tu. Kena tunggu apabila Dr. Hamiza nanti beraksi dalam program kenali anak-anak kita ni, lagi mendalam jadi. So macam mana kita nak santuni anak-anak kita dengan untuk memenuhi fitrah dia sebagai seorang anak yang kecil, anak remaja, macam mana nak berkomunikasi. Itu semua antara ilmu-ilmu yang betul kena ada pada semua ibu bapa. Malah saya sendiri pun kemudian kena berguru dengan Dr. Hamiza juga. Jadi tuntutan dia macam nak tautkan hati ibu bapa anak-anak ni, nak tautkan hati anak-anak ni bukan perkara yang mudah. Dan terutamanya betul Dr. Hamiza, even though kalau anak tu dah jadi belia, remaja, awal remaja dan sebagainya, bila tempoh tu ialah tempoh mereka akan mula rapat dengan kanak-kanak. Tapi kita sebagai ibu bapa ni tak boleh nak lepas 100% pada mereka. Sebab kita ni budaya timur, kalau budaya daripada kawasan yang lain, budaya timur kita ni mungkin ada cara didikan mereka dan sebagainya. Itu yang kita kena belajar dalam program kenali anak kita yang akan kita laksanakan. InsyaAllah. InsyaAllah Dr. Hamiza, terima kasih atas perkongsian hari ini yang agak menarik. Dan insyaAllah kalau kata ada permintaan-permintaan lagi dan sebagainya, kita akan maklumkan pada Dr. Hamiza dan insyaAllah kita boleh buat live untuk yang insyaAllah Dr. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Dr. Hamiza. Terima kasih kepada semua yang menonton pada hari ini. Kita jumpa pada temu bual kita atau sesi kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Dr. Hadi dan penganjur, mudah-mudahan bermanfaat. Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.